Negara-negara ini adalah antara negara tua mengikut Takrifan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berdasarkan takrifan itu, sekurang-kurangnya 15% daripada rakyat negara tersebut berusia 60 tahun ke atas. Berdasarkan perangkaan, Malaysia akan menjadi negara tua menjelang 2030. Kita hanya ada 7 tahun sahaja lagi sebelum menjadi sebuah negara tua. Apakah kita sudah bersedia? Bagaimana pula dengan penjagaan kesihatan warga emas? Apakah ruang ekonomi yang boleh direbut sebagai negara tua? Teruskan bersama saya dalam mengupas isu yang semakin hari semakin mendekati kita. Tahap kesuburan negara kini berada pada 1.7 anak dan jangka hayat yang meningkat memungkinkan Malaysia menjadi negara tua pada 2030 atau lebih awal. Kini 10.4% populasi berusia 60 tahun ke atas. Sebaik ia mencecah 15%, Malaysia adalah negara tua. Ringkasnya, kelahiran kurang manakala warga emas meningkat. Melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerajaan membelanjakan hampir 900 juta ringgit setiap tahun bagi menyalurkan bantuan dan penjagaan warga tua. Apakah kita sudah cukup bersedia menjadi negara tua? Jawapan mudah belumlah. Itu jawapan mudah. Bagaimanapun bukanlah bermakna kerajaan tak buat apa-apa. Banyak juga persediaan, terutamanya dari sudut polisi kita ada Dasar Warga Emas Negara. Kita juga ada Institut Penyelidikan Penuaan Negara. So dari segi penyelidikan, dari segi polisi kita ada. Infrastruktur banyak yang perlu tambah baik. Kesedaran saya rasa masih jauh. Negara perlu berbelanja lebih untuk kemudahan seperti kesihatan, kerana warga tua akan memerlukan pemerhatian kesihatan. Perbelanjaan kesihatan bagi warga tua adalah biasanya jauh lebih tinggi. Care ekonomi atau ekonomi penjagaan merupakan aspek terpenting dalam menguruskan golongan veteran ini. Antaranya adalah penyediaan alat bantu mobiliti warga emas, bangunan dan prasarana mesra warga emas yang memudahkan pergerakan mereka untuk terus aktif dalam sektor pekerjaan dan sosial. Pada 23 Jun lalu, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nancy Shukri berkata, sudah tiba masanya untuk Malaysia memberi pertimbangan serius kepada ekonomi penjagaan sebagai satu lagi industri yang menjana pendapatan. Taking of higher institution to look into this as another opportunity for economy to exist in the country. Selain meningkatkan peluang ekonomi, care ekonomi dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar sekaligus menambah baik struktur sosioekonomi rakyat yang kian meruncing akibat ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi negara. Apabila mencecah usia 60 tahun, kebanyakan daripada mereka akan keluar atau bersara daripada dunia pekerjaan. Dan bila mereka bersara, mereka menghadapi masalah pendapatan. Daripada kumpulan pesara kerajaan, mereka akan ada picen. Tapi kepada mereka yang bekerja di sektor swasta, mereka akan berharap kepada simpanan KWSP. Terbaru dianggarkan lebih 3.2 juta penyimpan KWSP mempunyai simpanan kurang RM10,000. Persoalannya, dengan jangka hayat rakyat ialah 75 tahun, apakah tabungan persaraan mereka mencukupi untuk menanggung kehidupan harian selama 20 tahun atau lebih? Peningkatan jumlah pekerja tidak formal seperti ekonomi gig, peniaga dalam talian, nelayan dan petani tanpa skim persaraan memburukkan lagi keadaan. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia pula mendapati 90% warga emas masih boleh bekerja dan menyumbang kepada tenaga kerja. Cuma kita perlukan garis panduan yang berbeza daripada apa sektor pekerjaan normal. Kita yang mesra mereka, contohnya bekerja 5 jam sehari contohnya, ataupun bekerja dalam sektor kita panggil yang memerlukan mereka memberikan pandangan, idea, bekerja dari rumah ataupun mereka datang pada sesi-sesi tertentu dan sebagainya.
Tapi apa yang penting, Malaysia harus bersedia dan komited dalam menghadapi segala kemungkinan berdepan dengan risiko negara yang semakin menua. Zahrul Alam, Ya Syahir, FMT.